Assalamualaikum, nama saya Izzat Findi. Alright, hari ni saya nak share dengan korang, okey. Apa nama ramai orang bila saya buat phone call, okey, saya present kat diorang tak nampak kenapa diorang kena ada takaful. Okey. So hari ni saya nak share dengan korang kenapa korang kena ada takaful ataupun pelan takaful. Okey. Alright, jom. Alright, dalam kita punya kehidupan, okey, kita macam-macam risiko ada. Okey, risiko kematian, risiko sakit kritikal dan risiko kemalangan dan risiko sakit. Okey. Dalam banyak-banyak risiko ni, alright, paling pentingnya ialah kita nak protect income. Okey, kita nak protect income kita. Okey, pendapatan kita lah. Tak kisahlah, okey, kita ni makan gaji ke, commission base ke, business online ke, tak kisah. Okey, so dalam kehidupan kita ni, alright, pendapatan ni boleh hilang akibat dua perkara. Okey, apa dua perkara itu? Yang pertamanya ialah yang pertama sakit kritikal, SK, sakit kritikal, dan yang keduanya ialah akibat kematian. Okey, kematian. Yalah. Okey, persoalan dia akan timbul, okey, apabila seseorang itu sakit kritikal, alright, yang persoalan yang akan timbulnya ialah A, bagaimana dengan kos rawatan? Bagaimana dengan kos rawatan? Yalah, sebab kalau contohnya korang kena sakit kritikal, kanser, sakit jantung, sakit buah pinggang, alright, 3 sakit ni dah banyak makan kos. Contohnya saya ambil contoh sakit kanser. Kalau orang tu kena buat, contohnya lah, dia kena sakit kanser tahap 4. Kalau dia nak pergi government, dia nak buat kemo, mungkin ambil masa. Kena ambil sebab hospital kerajaan pun ramai nak buat kemo, nak buat radioterapi kan. So kalau dia nak cepat, kena pergi swasta. Kalau nak pergi swasta, kena ada duit. So mana dapat duit? So duit tu ialah untuk guna bayar kos rawatan. Alright. So kos rawatan tu mana dapat duit nak bayar? Kalau kanser je, kalau paling-paling pun dah RM50,000, RM70,000, RM80,000 kos rawatan. Okey, itu kita cerita kanser je, belum cerita sakit jantung, sakit buah pinggang. Okey, so bagaimana dengan kos rawatan? Yang keduanya ialah, okey, kita nak cerita B. Kita nak cakap bagaimana dengan kita punya, bagaimana dengan pendapatan? Okey, persoalan dia, bagaimana dengan pendapatan? Apa maksud dia? Maksudnya ialah kalau seseorang itu disahkan sakit kritikal, sakit jantung, sakit buah pinggang, sakit kanser, berkemungkinan dia orang ni dia kena rehat lama. Saya ambil contoh, kanser rawatan dia 6 bulan untuk kemoterapi, lepas tu radioterapi 3 bulan. So situ saja dah ambil masa 3 bulan. Dah ambil masa 9 bulan. Lepas tu dia nak rehat kat rumah lagi, dah lagi 3 bulan, dah cukup setahun, 12 bulan. So bayangkan, cuba tanya diri kita, kalau aku kena sakit kanser, 12 bulan aku kena cuti rehat, majikan kita ni dia masih lagi tak nak gajikan kita, ataupun dia masih lagi tak nak bayar gaji kita. Cuba tanya diri, kalau orang swasta, orang kerja swasta, berkemungkinan kena berhenti kerja lah. So kalau berhenti kerja, mana dapat duit? Betul? Okay, itu persoalan yang penting. Yang kedua, kalau orang kerajaan, mungkin tak ada masalah, sebab orang kerajaan dia ada cuti bergaji penuh selama 2 tahun. Okay, MC sebab sakit kritikal. So paling penting, wajib kena tahu, okay, bagaimana dengan pendapatan kita. Ialah kalau contohnya anda eksekutif, bekerja sebagai eksekutif, sebagai seorang eksekutif di syarikat swasta, contohnya di RBI Hicom ke Sendabi ke kan. Kalau hilang pendapatan,
mana dapat duit. So itulah persoalan yang timbul. Dan yang ketiganya ialah kalau anda berlaku kematian, okey, bagaimana dengan waris anda? Bagaimana dengan waris? Ialah waris ni siapa? Anak bini kita. Kan contohnya, kalau contohnya seorang wanita, okey, perempuan, dia ni kerja dan pendapatan dia tu ialah perlu disumbangkan untuk sara hidup mak ayah dia. So mak ayah dia tu pun dikira sebagai waris. So sakit kritikal dan kematian ni dia ialah dua faktor yang boleh menyebabkan hilang pendapatan. So kepada korang semua, cuba fikir antara A, B, C. Ini kena C ni. Antara A, B, C